Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Begini macam biasa, Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So apa yang berlaku untuk malam tadi, kita akan ada huge pump untuk malam tadi. Kita dah ikutkan current price di Bitcoin 28k. Ini bermakna kita dah break kita punya bullish signal, di mana itu akan trigger kita ke kawasan almost 34k. So ini kita boleh tunda, kita boleh tinggalkan kita punya target 22k iaitu bearish gap tu. Macam cakap kan, bearish gap itu kita boleh sama ada rezeki untuk touch tahun ni, ataupun bearish gap tu kita akan simpan untuk bearish market nanti tahun expectation selepas bulan, iaitu tahun 2026. So apa-apa kita tinggalkan dulu. Nanti kita akan tengokkan di chart, kita akan tengokkan price macam mana nak pergi ke 34k, dan nanti tu akan drawkan support sistem baru. Dan untuk pagi ni insyaAllah lepas habis saja review pagi ni, Dua akan buat sikit pembelian untuk di altcoin aja. Ada 3 coin seperti Cardano, Matic dan Momentum, dan nanti tu akan sharekan transaction pembelian tu di dalam Discord channel tu. So tanpa bermasa lagi, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan, apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah coin market cap. So currently kita tengok total market cap berada di mana? Total market cap berada di 1.11 trilion. So tinggi banyak, ikutkan semalam ialah 1.06 trilion. So berlaku dah hampir 5 trilion dalam market, ke 5 bilion, 500 bilion dalam market. So kita akan volume hanyalah 37. Nanti kita tengok kan volume tinggi tak tinggi. Kemudian BTC daripada 48 hampir ke 50%. Nanti kita akan tengok kat BTC dominan. Ethereum still lagi sama dan 19.3. So summary untuk pergerakan malam, total market increase banyak 3.73% dengan volume hampir 45%, iaitu 44.71. Volume juga hampir 1% meningkat, iaitu 0.8%. So apapun harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada pagi ni 28.2 daripada semalam. Kita tengok 26, naik sebanyak hampir 2k lebih, iaitu kenaikan sebanyak 5.47%. So dengan dominan BTC meningkat, dekat atas ni dominan BTC meningkat, ini kita akan tengok ini kenaikan lebih dalam bentuk Bitcoin. So 5.47. So bila Bitcoin naik, kejagaan untuk altcoin juga akan buat reaction, tapi altcoin tak buat agresif lagi. So kita tengok untuk Ethereum hanyalah 3%, untuk BNB 1%, lain-lain altcoin Strapi masih drop 0.4, Cardano hanya 2.3, Solana 3.5. Sebenarnya tak banyak berlaku pergerakan untuk di altcoin, hanya dalam 1, 2, 3% saja. Ini kita tengok tak ada perubahan pun dalam market kuat harga untuk di altcoin, hanya sikit saja, tapi semalam hanyalah berlaku dalam pergerakan di Bitcoin, iaitu 5.46%. So kenapa ini berlaku? So ada sedikit, ini adalah disebabkan ada satu ni sebabkannya macam ni. Bitcoin rally to 28k cause the largest short squeeze this month. So macam cakap kan, untuk dalam 2-3 minit, macam cakap Zul sendiri pun menjangkakan untuk kita akan ada sedikit, kita akan ada continuous drop. Sebab apa? Untuk di Bitcoin, macam nanti Zul akan ambil chart balik. Untuk di 4 hours kita akan tengok. So sebelum ni kita ada di daily, kita akan tengok di daily. Alright, Zul punya chart tak loading habis sebenarnya. Tak loading habis Zul punya chart ni, tak keluar dia punya indicator. So kita kadang-kadang untuk di Bitcoin sebenarnya kita ada satu trend line, kemudian satu yang ni bila dah breakout ni, kita jangka untuk naik, kemudian kita regain balik bullish G4. Itu menandakan sedikit bullish. Kemudian bullish itu continue, macam kan kita nak tengok bullish atau tidak ke pergi ke 34 lah price breakout Zul punya trend line. Dah pun breakout, so nanti di 4 hours ni, di daily dia tak, aku kata nanti tu akan refresh balik. Tengok reload. Nak tengok untuk dia punya chart balik. BTC okey, dah keluar pun. So trendline hijau untuk ni akan hari ini dalam masa 34 minit lagi kita akan close daily atas ni. So ini very bullish. So macam juga akan malam kita perlu breakout dengan volume. So volume expected ada, disebabkan apa? Semalam adalah liquid short. Sebab apa? Ramai yang menjangkakan akan ada drop, macam kan. So akan tunggu confirmation. Confirmation kita ada, cuma dia return balik. Bila return balik itu menyebabkan kita sedikit bullish, dan bullish itu dah pun breakout ni. So currently apa yang nak tengok? Kita nak tengok untuk 1 hour, 4 hour. 1 hour overbought, stock 4 hours pun RSI overbought. Kemudian di daily almost overbought, tapi dah regain balik above 50. Bila regain above 50, kita jangkakan price akan start buat kenaikan. So ini apa yang berlaku untuk di Bitcoin ni, nak buy ataupun tidak. So yes, menjadikan boleh jump in saja untuk DCA. Jangan buy aku kata heavily. Sebab apa?
price dah overbought. Ingat, yang kita nak adalah price di oversold. Kita tak dapat oversold. Yang sebelum switch cantik ni oversold kau ni, touch kawasan ni oversold kau bawah ni oversold untuk lower low. Tapi kita ada signal bullish kat sini, iaitu kita ada lower low di price, lower high di RSI. Cuma dekat sini untuk current point tak ada sebarang signal bullish yang cantik untuk kita buy masa dalam kawasan ini, iaitu kita tak ada pun sebarang oversold ataupun bullish signal kawasan ini dan trust melakukan kenaikan. So ini dijangkakan apa yang boleh berlaku. So be prepare. Walaupun ada bullish, ini adalah the short squeeze. So apa yang berlaku dalam kali kita akan monitor swing high dan swing low yang baru untuk Fibonacci. Height yang baru adalah 31k, kemudian low kita berada dalam almost dalam 24.8, kemudian kita akan ada bought resistance. So itu jangkakan akan berlaku rejection daripada bought resistance ni. Anda kata dapat breakout, itu good. So apa-apa kita akan tengok kan. Yang nak tengok adalah currently price akan buat rejection. Nak tengok price touch sampai kawasan ni, buat sikit reaction banyak, reaction sedikit rejection. Rejection bullish iaitu swing low to swing high. Katakan price touch sampai 28.9 ataupun 29k. Kemudian nak tengok price return balik dalam around dalam kawasan ni. So itu akan draw. Itu akan tinggalkan yang ni, kita akan tengokkan walaupun yang ni belum complete lagi, nanti kita akan adjustkan kita yang Fibonacci ni untuk dapatkan dia support. So kita jangkakan andaikan 28.9 untuk trendline orange ni. So ni price tu jangkakan untuk buat pergerakan macam ni, iaitu price akan buat pergerakan macam ni dan kemudian sekiranya return balik. Ini yang cantiknya, anda guna price return balik dalam kawasan ni, ini good position untuk kita buy untuk next pump. So apapun juga akan untuk buy untuk di Bitcoin tak berapa zona aktif untuk buy, sebab tu juga buy altcoin, sebab apa price tak overbought. So macam kan tak oversold. Macam kan zona buy di Bitcoin adalah sekiranya price itu berada oversold. So kalau price naik, biarkan naik, drop nanti berada oversold, baru tu akan jump in untuk di Bitcoin. So tapi pagi ni Zuan nak ambil peluang untuk di altcoin saja. So altcoin apa yang Zuan akan nak buy untuk hari ni? So first coin yang Zuan tengok adalah Cardano. So Cardano akan kita ada yang ni. So kita ada yang ni sedikit bullish untuk Cardano yang akan untuk short term. Kita ada yang trendline ni boleh draw. So dah pun breakout. So breakout ini kita boleh consider tengok dia punya tinggi macam mana. Swing last kita tengok lah ni, swing high ni to swing low ini. So anda kata dapat breakout bought resistance ini, so price akan pergi 1.6. So 1.6 dia akan tinggal almost dalam kawasan 30 sen. So ini tu akan hanya DCA saja. Dia akan tambah lagi aset untuk dia hanya motif zone untuk buy ni lah. Kalau naik alhamdulillah, tapi kalau drop lagi ada opportunity. Dia hanya buy kawasan ni sikit untuk turunkan dia punya DCA. So ambil opportunity untuk sekiranya anda kata Bitcoin melakukan kenaikan lagi, iaitu breakout pergi ke terus 34. So kita nak tengok anda price boleh berlaku saja huge pump macam ni. So apa yang berlaku sama juga huge pump seperti macam ni, next lower next higher high baru. So Bitcoin boleh buat pergerakan almost jika kita ada target dan 34 sebelum another rejection balik, mungkin another sideway. So itu yang kita tengok. So apa pagi ni Zul akan jump in masuk dalam altcoin. So nanti Zul akan sharekan dalam Discord channel Cardano, kemudian Zul nak bahas sikit Matic. So Matic dah bawah ni. So Matic tu ada satu trendline belum break. So Matic untuk altcoin itu jangkakan akan berlaku seperti sama macam di Bitcoin. So altcoin lebih cantik, iaitu RSI dah oversold. Untuk RSI oversold, price berada kawasan ni. Tu tunggu saja breakout kawasan ni, kita akan start melakukan balik kenaikan. So itu sebab tu nak ambil opportunity untuk di Matic. Kemudian Matic memang dah tak ada kata argument. So Matic tu akan jump in untuk pagi ni. Kemudian Phantom juga dah almost breakout. Jadi Zul ada adjust sikit untuk trendline ni daripada yang ni, adjust sikit yang ni. Tengokkan almost breakout oversold di RSI sebelum ni. Stock RSI pun oversold, cuma juga kan aku kata hati-hati sebab apa kita berada lower low ni. So juga kan untuk hari ni memang dia akan masuk position, cumanya position ni sedikit risk sebab apa price untuk di Bitcoin tak berada oversold. So tu hanya akan jump in small amount saja untuk hanya dapatkan collect asset sedikit. So asset itu akan dia punya motif untuk pagi ni adalah untuk reducekan dia punya average sedikit. So kalau naik itu rezeki, tapi kalau drop itu yang Zul happy kan, sebab apa Zul akan boleh buy lagi untuk reducekan Zul punya average. So currently juga kan tahun depan Zul hanya fokus untuk collect asset untuk reducekan Zul punya average. Dan kalau ada berlaku kenaikan tu alhamdulillah rezeki. Dan kalau ada drop lagi kita akan buy. So Zul akan ambil cuti untuk 3 coin ni, Cardano, Matic, Phantom untuk pagi ini. So let's kita akan pergi ke ruangan komen. Zul boleh tengokkan BTC dominant dan ARB. RRB. So tengok first Zul tengok ARB dulu.
USDT itu memang nak tengok BTC dominant pun sebab dia BTC naik sebenarnya. BTC naik hampir di 50%. So ARB tu apa yang berlaku, ARB bound di kawasan support ini. So adakah good buy akan di daily kita tengok altcoin banyaknya oversold, price support rasa almost oversold, stock rasa pun oversold, siapa dah jump in good. So currently nak monitor price akan terus naik ataupun tidak, kita boleh monitor macam ni. So yang ni kita draw last high dia yang ni, high yang last high last low ini. Mungkin kita bagi dua hanya draw di 4 hour di daily, tapi kalau nak tepat anda draw di 4 hour. So kita akan ada resistance kawasan ni. So pump atau continuous atau tidak, kita akan monitor kita punya resistance ni. Kalau berlaku rejection daripada point ni, boleh draw swing low ni to swing high, kita akan ada support. So price sampai kawasan support ni, kalau sekiranya anda kata price drop balik oversold, stop oversold, price support, green light untuk buy secara heavily, untuk price ride more ke atas untuk ARB. So itu yang boleh tengok kan. So sama ada anda nak aku kata dah buy quantity, hold saja. Kalau drop lagi, drop itu tengok RSI. Kalau di daily oversold good untuk buy lagi untuk ride more market. So itu untuk di ARB. Kalau tak drop, meaning dia akan breakout yang ni, breakout bawah resistance ni, kita akan boleh target 1.6. So dalam 1.5. So segala position anda ni akan untung lah untuk sampai ke dalam 1.6. So 1.5. So itu untuk di ARB. So next kita nak tengok BTC dominant. So memang Zeus ni pun nak tengok BTC dominant ya. BTC dominant apa yang berlaku. So di daily. So sebelum ni kita ada sedikit bullish untuk price macam ni kan. So jangkakan untuk BTC dominant akan increase sampai 57. Kemudian baru kita akan ada sedikit drop untuk BTC dominant. Drop ini bukan bermakna Bitcoin drop. Ini bermakna Bitcoin ni Bitcoin dah naik. Kemudian Bitcoin mungkin akan sedikit sideways ataupun naik slowly. Tapi apa yang berlaku untuk drop ini akan berlaku untuk altcoin. Altcoin pula akan melakukan kenaikan yang drastik. So kali ini tengok walaupun altcoin bullish, oversold di RSI, tapi altcoin tak naik lagi. Hanya Bitcoin disebabkan ini dominant BTC increase. So bila increase lagi dominant juga akan ada jangkakan untuk dalam sampai ke dalam 57. Tapi apapun kita tengok overbought pun dah RSI to be prepared untuk kita pun dah ada bought resistance sikit di kawasan ni. Line resistance dalam 50.8. So anda kata berlaku rejection tak mengejutkan sikit untuk cooling down sebelum berlaku another high untuk BTC dominant. So itu untuk BTC dominant. So lagi next serongan komen paham. Okay, itu saja untuk request. So lagi tengok untuk chart-chart yang lain ataupun kita akan tengokkan apa yang dia nak tengok Solana jap. Dia nak tengok Solana dengan Chainlink. So Solana apa yang berlaku, Solana berada bound cantik-cantik ngam-ngam saja bound daripada kawasan ni. So mending consider Solana siapa nak jump in pun boleh. Jump in DCA untuk long term. So itu akan insyaAllah untuk Solana tu akan biar dulu. Nanti tu akan fokus untuk top 5 dulu. Sebab apa tu nak completekan punya Matic dan Phantom. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So walaupun untuk Bitcoin bullish, cumanya kita akan monitor support resistance ni untuk continuously berlaku kenaikan. Anda kata breakout yang ni good untuk price pergi ke 34. Tapi kalau berlaku rejection berkawasan ni, consider aku kata tak mengejutkan. Tapi juga akan dengan volumenya ini akan menyebabkan kita akan ada good momentum untuk terus ride market ke kawasan almost 34. So itu meaning untuk pagi ni tu akan jump in dalam market. InsyaAllah nanti tu akan sharekan dalam Discord channel pembelian Zoom untuk Cardano, Matic dan juga Phantom. So guys, rasa itu je pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda review. Assalamualaikum. Bye bye.